Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam ini Beliau Ustaz Mahidin, Ustaz Mahidin suruh saya dia seperti itu utama kamu. Pada malam ini marilah sama-sama kita menghayati tajuk dosa besar. Bukan tajuk dosa besar berkenaan antara dosa yang sangat besar ialah kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, memaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maki sahabat Nabi, mencela sahabat Nabi, kata tuduh kepada sahabat Nabi di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam suatu hadis, dalam hadis yang sahih, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah." Sesiapa yang menghina sahabat aku, maka ke atasnya, maka wajib ke atasnya laknat Allah. Maka orang yang hina sahabat Nabi, yang mencela sahabat Nabi, orang ini akan mendapat laknat, mendapat kutukan daripada Allah, mendapat kutukan daripada para malaikat, mendapat kutukan daripada manusia semuanya. Dan Nabi kata dalam suatu hadis yang lain, Nabi kata dalam suatu hadis yang lain, akan datang suatu kaum selepas daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini menghina sahabat Nabi, mereka mencela, menaikkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengurangkan Nabi, mereka kata tuduh kepada sahabat Nabi, mencela sahabat Nabi. Bahkan ada yang mengatakan sahabat Nabi jadi kafir. Saya berapa kata berapa kafir. Antara puak-puak yang teruk lah, puak Syiah yang teruk, yang mengatakan berapa kafir. Dan Nabi kata jangan kamu makan sekali dengan mereka, jangan duduk makan sekali dengan orang yang mencela sahabat Nabi. Jangan minum sekali dengan orang yang mencela, yang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata lagi, jangan kamu nikah, jangan kamu berkahwin dengan orang yang mencela sahabat Nabi. Dan jangan bagi anak kita ni kahwin dengan orang yang mencela sahabat Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati, jangan semayang ke atas jenazah mereka. Jenazah orang yang mayat, orang yang menghina sahabat Nabi, tak boleh semayang, kata Nabi. Dan jangan bersembahyang bersama sekali dengan mereka. Kalau ada orang yang suka sangat mencela sahabat Nabi, menghina sahabat Nabi, jangan duduk semayang, jangan disemayang bersama sekali dengan orang yang menghina, yang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, orang yang mencela sahabat Nabi, dia telah melakukan dosa yang sangat besar tanpa ada bantahan di sisi para ulama lah. Memang orang yang mencela sahabat Nabi, dia telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian ulama mengatakan orang yang cela Abu Bakar, yang cela Umar, jadi kafir. Ini kata sebahagian ulama. Orang yang cela, maki Saidina Umar, maki Abu Bakar, orang ni jadi kafir, keluar daripada agama Islam. Bukan sebahagian sajalah, sebahagian ulama. Bahkan kalau orang kata kafir kepada Abu Bakar, bahkan kalau kita kata kafir kepada orang Islam, tapi itu berbalik kepada kita. Kita kata kafir, ya kan, kafir. Dan kafir kepada orang Islam. Orang tu Islam, orang itu Muslim, tapi dia kata kafir kepada orang Islam itu. Maka kafir itu berbalik kepada kita. Ni lagi teruk. Mana kata teruk? Ni kata kepada Abu Bakar teruk, kata kepada Abu Bakar kafir. Maka kafir itu
Tapi itu berbalik kepada dia lah. Memang berbalik kepada dia lah, sebab Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW. Mana Abu Bakar ni saing dengan Nabi SAW sejak muda. Sejak sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Abu Bakar saing dengan Nabi. Sampailah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, Abu Bakar lah yang mula-mula menerima dakwah Nabi SAW masuk agama Islam. Tiba-tiba dia hina dia kaki Abu Bakar. Dan sebab ulama mengatakan apabila disebut keburukan sahabat, apabila orang tepi kita kata tentang keburukan para sahabat, maki cela kepada para sahabat, maka kita kena jangan masuk campur, jangan kita masuk sama cakap bersama dengan orang yang mencela sahabat Nabi SAW. Mana jangan masuk campur, jangan kita rejung sama pula bicara bersama dengan orang tentang berkaitan mencela sahabat Nabi SAW. Jangan. Bahkan ulama mengatakan kalau orang tu cela sahabat Nabi, orang tu maki sahabat Nabi, bahkan wajib kita angkat dengan tangan, kita lawan, kita tegur dia. Kita tegur dia daripada dia menghina sahabat Nabi dengan tangan kita. Tegur dia apa ke, tumbuk ke, sebab suka sangat mencela sahabat Nabi, kita tegur kita dengan tangan. Kalau kita mampulah. Sebab awal Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat sesiapa yang melihat kepada kemungkaran, sesiapa yang melihat di kalangan kamu mungkar, orang yang buat maksiat, maka ubahlah dengan tangan. Maka kalau orang itu tidak mampu untuk mengubah dengan tangan, fa illam yastati, jika dia tidak mampu ubah dengan tangan, falyughayyirhu biyadihi, maka ubah dengan lidah. Cakap, tegur dia dengan lidah, cakap larang dia daripada buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu juga ubah dengan lidah, jika tidak mampu ubah dengan cakap, tak wani tegur dia daripada melakukan buat maksiat, tak wani tegur, maka benci dalam hati. Kalau kita tegur ni, dia katuk kita, dia pukul kita, dia buat macam-macam kepada kita kalau kita tegur. Maka Nabi kata benci di dalam hati. Benci di dalam hati terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang yang kata Nabi, maka orang itu adalah selemah-lemah iman. Kalau orang tak ada benci kepada maksiat yang dilakukan oleh orang, maka tak ada iman lah. Tak ada iman. Mana benci di dalam hati, bila kita tengok orang tu buat maksiat, kita tidak mampu menegur orang tu buat maksiat, maka kita benci di dalam hati terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang itu. Ulama mengatakan kemudian, sebagaimana Nabi katalah, kemudian kalau kita tidak mampu menegur dengan tangan, kita tegur dia dengan cakap, tegur dia, larang dia supaya dia ni tak cakap, tak menghina sahabat Nabi, supaya dia ni berhenti daripada menghina sahabat Nabi SAW. Kemudian tak berani tegur juga orang yang cela sahabat Nabi. Hati lah, benci di dalam hati. Benci di dalam hati mengikut kemampuan kita. Kita mampu tegur dengan tangan, kita tegur dengan tangan. Kita mampu tegur dengan mulut, kita tegur dengan mulut. Kalau kita mampu tegur, tak mampu tegur. Kalau kita tegur, dia katok kita, dia pukul kita, maka benci dalam hati terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang. Sebab ulama mengatakan bal hadza min asyaqiha wa akbahiha. Bahkan mencela sahabat Nabi, dosa mencela sahabat Nabi, dosa yang paling keji, dosa yang paling teruk, ulama mengatakan. Dan sepakat ulama wa ajma'a ahli sunnah, ulama ahli sunnah bersepakat
mengatakan ulama mengatakan para sahabat, mengatakan sahabat yang paling lebih sekali ialah sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Ada 10 orang. 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Inilah sahabat yang paling lebih sekali. Yang paling lebih sekali iaitulah antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid adik ipar kepada Sayyidina Umar, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni di antara ulama yang di antara sahabat yang paling lebih sekali, sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Dan di kalangan 10 orang, mana paling lebih sekali? Sepakat ulama mengatakan di kalangan 10 orang, yang paling lebih sekali ialah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar sebab Abu Bakar disebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, izhuma fil ghar. Antara ayatnya di dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar. Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana. Ini membuktikan Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW. Barang siapa yang mengatakan Abu Bakar bukan sahabat Nabi, maka dia telah mendustakan ayat Al-Quranul Karim. Maka orang yang mendustakan, yang mati bohong, yang kata yang Al-Quran kata Abu Bakar sahabat Nabi, tiba-tiba kita kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi, maka kita mendustakan ayat Al-Quran. Kalau orang tu mendustakan ayat Al-Quran, jadi kafirlah, keluar daripada agama Islam, kena mengucap balik. Ulama mengatakan ini ada dalam ayat surah Taubah. Dan berkata kebanyakan, ini yang paling lebih di kalangan 10 orang ialah Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang seterusnya berkata kebanyakan ahli sunnah. Ada paling lebih lagi sekali di kalangan 10 orang ni, fa Uthman fa Ali. Kebanyakan ulama ahli sunnah mengatakan selepas Abu Bakar dan Umar, siapa paling lebih di kalangan 10 orang? Iaitu Uthman dan Ali. Itu kira di kalangan ulama lah, ada orang kata Ali, lepas tu ada kata Uthman. Kebanyakan ahli sunnah, kebanyakan ulama ahli sunnah mengatakan Uthman dan Ali. Uthman kemudian Ali. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam suatu hadis, Nabi kata, alaikum bisunnati, wajib ke atas kamu mengikut sunnahku. Wajib mengikut sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kata, wasunnah, bukan setakat wajib ke atas kamu semua ikut sunnah aku, sunnah Nabi. Wajib ke atas kamu ikut sunnah khulafa ar-rasyidin. Ikut sunnah khulafa ar-rasyidin, iaitu sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maka orang yang mencela sahabat Nabi, mencela Abu Bakar dan Umar, maka orang ni menyalahi, orang juga ikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan dihikayatkan dalam suatu cerita, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam kitab Tarikhul Halal, Imam Ibnu Hajar nukil perkataan Al-Kamal. Al-Kamal mengatakan di dalam kitab At-Tarikh, dalam kitab sejarah negeri alam. Dia kata apabila matinya Ibnu Munir ni adalah seorang yang menghina sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar.
Jika pun apabila matinya Ibnu Munir, maka orang pakak keluar. Orang pakak keluar dia orang ramai, mana sebahagian orang keluar dan dia berkata, mana sebahagian orang berkata sesama, sebahagian orang berkata, mana orang ni berkata sama diri dia, bersama kawan-kawan dia. Mana pemuda apabila matinya Ibnu Munir, ulama kata keluarnya sekumpulan pemuda daripada negeri halal, dan sekumpulan pemuda dari negeri halal ni bercakap sesama dia. Dia cakap sesama dia kata, kami telah mendengar orang yang mati dalam keadaan dia mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu mati dalam keadaan dia mati, dia tidak bertaubat. Maksudnya mati dalam keadaan dia mencela Abu Bakar dan Umar. Nabi kata, dia dengar daripada Nabi, maka orang yang cela, orang yang mati dan dia mati ni tidak bertaubat. Maksudnya mati dalam keadaan duk cela Abu Bakar, duk cela Umar. Tidaklah orang mana dalam kubur dia dalam kubur dia Allah Taala ubah rupa orang yang menghina sahabat Nabi, yang menghina Abu Bakar dan Umar ni. Allah Taala ubah rupanya di dalam kuburnya, Allah Taala ubah rupa dia jadi babi, rupa dia jadi babi dalam kubur. Atas dulu ni tak nampak. Mana dia dengar daripada hadis lah, dia kata orang yang telah mati. Orang mati ni wahai sangat. Orang yang telah mati ni menghina Abu Bakar dan Umar. Dia dengar daripada orang yang telah mati yang menghina Abu Bakar dan Umar. Dan dia dengar dia kata dalam hadis ni kata tidaklah orang ni dia mati dalam keadaan dia diubah, rupa dia diubah menjadi rupa babi. Dalam kubur lah. Dalam kubur Allah Ta'ala ubah rupa dia menjadi rupa babi. Lalu pemuda negeri halal ni mengatakan, tidak diragui lagi bahawa Ibnu Munir ni atas dunia dulu dia selalu menghina Abu Bakar dan Umar. Lalu dia nak cari kebenaran, betul tak apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hina sahabat Abu Bakar dan Umar rupa dia jadi babi dalam kubur. Maka kebetulan pada zaman tu Ibnu Munir ni dia menghina sahabat Abu Bakar dan Umar. Selepas tu Ibnu Munir mati pada masa tu. Dia nak cari kebenaran, dia nak pergi gali kubur Ibnu Munir. Nak gali kubur Ibnu Munir. Sebab nak tengok wajah Ibnu Munir ni berubah jadi rupa babi dah. Sebab atas dulu suka hina Abu Bakar dan Umar. Lalu pun dia gali. Pemuda di negeri halal ni gali kubur Ibnu Munir. Gali kubur Ibnu Munir. Lalu betul sungguh dia mendapati Ibnu Munir mayat, mana rupa mayat Ibnu Munir berubah menjadi rupa babi di dalam kubur. Bila pemuda ni tengok mayat Ibnu Munir menjadi rupa babi, lalu bukan setakat rupanya menjadi rupa babi, mana wajah dia, muka dia tidak menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah lain. Tak menghadap ke arah kiblat. Lalu pemuda ni pun mengeluarkan mayat Ibnu Munir. Tujuan apa dia buat keluar mayat Ibnu Munir? Tujuannya nak suruh orang tengok, nak suruh manusia tengok, inilah mayat orang yang menghina Abu Bakar dan Umar.
mayat ni dek seksi orang yang menghina Abu Bakar yang umur. Bila dia mati dalam kubur, muka dia ni diubah menjadi rupa babi. Kalau mu nak hina Abu Bakar, teruskan hinalah. Dalam kubur Allah Ta'ala ubah menjadi rupa babi. Itu nak memberi amaran kepada orang lah, nak memberi amaran kepada orang supaya jangan menghina sahabat Nabi SAW. Dan selepas dia mempertontonkan, selepas dia menunjukkan, mempertontonkan mayat tu kepada orang ramai, lepas dia mentonton mayat Ibnu Munir itu kepada orang ramai, lepas tu dia bakar. Dia bakar mayat Ibnu Munir sampai jadi abu. Apa jadi abu, kemudian dia kambuh. Yang ambil abu tu, toklah tanah balik, kambuh-kambuh. Tu balasan kepada orang yang menghina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ada satu kisah. Kisah ini diceritakan oleh Al-Kamal bin Qadim. Al-Kamal bin Qadim menceritakan suatu kisah daripada mana dia cerita tentang kisah Saleh Ummu Abu Aini. Ummu Abu Aini ni dia kata, aku duduk di Madinatul Munawwarah. Aku duduk di Madinah. Kebetulan pada hari itu hari Asyura. Hari Asyura, aku keluar berjalan Ru'aini mengatakan aku keluar pada suatu hari. Pada suatu hari Asyura, hari yang ke-10 daripada awal Muharram, daripada awal Muharram. Mana dia keluar pada hari Asyura tu. Kebetulan pada hari Asyura tu puak Syiah dok berikung. Puak Syiah Imamiyah dok buat perhimpunan di tempat Qubbatul Abbas, di tempat yang bernama Qubbatul Abbas. Dan bila dia tengok puak Syiah berhimpun di tempat Qubbatul Abbas, dia pun nak pergi attack. Dia nak duduk attack dalam perhimpunan Syiah tu. Lalu pun dia duduk dalam majlis Syiah tu. Lalu tengah-tengah dia duduk dalam majlis Syiah Imamiyah. Lalu Abu Aini pun berkata, dia kata dalam majlis Syiah Imamiyah yang terkenal dengan menghina sahabat Nabi SAW. Dia kata dalam majlis itu, aku sayang kepada Abu Bakar radhiyallahu, aku sayang kepada Abu Bakar As-Siddiq sedikit. Dia begitu dalam majlis, aku sayang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bila dia kata aku sayang kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu di kalangan ramai-ramai orang tu ada seorang ketua Syiah lah, seorang ketua Syiah. Lalu dia pergi ke aku dan dia khabar kepada Abu Aini. Dia khabar, aku nak cakap denganmu. Mu duduk sebentar sini. Siapa ada mari aku nak cakap denganmu. Aku nak berikan sesuatu kepadamu. Lalu aku duduk sebentar sehingga habis majlis. Kemudian orang tua ni pun jumpa dengan ketua Syiah ni, jumpa dengan aku. Kemudian dia ambil tangan aku, dia bawa aku pergi ke rumah. Dan dia memasukkan aku di dalam rumah dia. Dan selepas dia memasukkan aku di dalam rumah dia, Abu Aini kemudian dia selok pintu, dia kunci pintu. Kemudian selepas dia kunci pintu, dia arahkan dua orang hamba dia. Ikat aku. Disuruh hamba dia ikat aku. Kemudian selepas ikat aku, dia suruh hamba ni pukul aku, menyakitkan aku, katuk aku puas hati. Selepas katuk aku puas hati, kemudian orang tua ni suruh hamba ni kerak lidah aku. Sebab aku kata aku sayang kepada Abu Bakar sedikit.
orang tua Syiah ni suruh hamba, ketua Syiah ni suruh hamba dia kerak lidah aku. Kemudian dua orang hamba ni pun ikutlah perintah tok ngulu dia. Dua orang hamba ni kerak lidah aku. Kemudian selepas dikeraknya lidah aku, dia mengarahkan hamba ni suruh buang air kata aku. Suruh buang air kata aku. Kemudian dia ambil aku keluar. Keluar daripada rumah aku. Dan mau pergi minta tolong dengan orang yang mu kasih, dengan orang yang mu kata mu cinta, mu kasih itu. Mungkin minta tolong ke dia. Mudah-mudahan orang tu mengembalikan lidah mu balik. Jika begitu kepada Abu Aini. Lalu Abu Aini pun keluarlah daripada rumah orang tua itu. Abu Aini bukan keluar balik ke rumah, tetapi Abu Aini keluar menuju ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis sebab sakit. Dalam keadaan menangis Abu Aini kabur kerana sangat sakit, sangat pedih. Wa qultu fi nafsi selepas dia sampai di kubur Nabi dan dia duduk di kubur Nabi, di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun cakap dalam diri dia. Nak cakap dengan nak cakap dah kena gerak lidah pun. Dia kena cakap dalam hati lah, kena gerak lidah. Cakap apa? Dia cakap di dalam diriku, dia mengadu kepada Nabi lah. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ta'lamu ma asabani fi mahabbati Abi Bakr. Sesungguhnya mu tahu apa yang mengenai aku, apa yang menimpa kepada aku. Sebab aku dikerak lidah oleh orang tua ni, sebab aku sayang kepada Abu Bakar. Disebabkan aku sayang kepada Abu Bakar, menyebabkan aku dikerak lidah oleh orang tua itu. Lalu dia mengadu kepada Nabi, jika sekiranya sahabatmu benar, betul sungguh, tak ada melakukan kesalahan, maka aku teringin supaya dikembalikan, supaya Allah Ta'ala mengembalikan lidah kembali. Kalau sahabatmu Abu Bakar benar, tak buat jahat, tidak melakukan kesalahan, sahabatmu betul-betul sungguh, aku sangat teringin supaya Allah Ta'ala mengembalikan lidah kembali, Allah Ta'ala menyihatkan lidah kembali. Lalu dia pun tidur. Abu Aini pun tidur di kubur. Tidak balik ke rumah, dia tidur di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bukan tidur dalam keadaan tenang, dalam keadaan gelembor. Dalam keadaan sakit sebab kena gerak lidah, dalam keadaan pedih. Lalu tiba-tiba dia mari mengantuk. Kenapa? Dia mari mengantuk. Dia mengantuk. Kemudian dia tidur. Lalu dia kata, aku melihat di dalam mimpi aku. Abu Aini kata, aku melihat di dalam mimpi aku, lidah aku telah kembali seperti asal. Aku lihat dalam mimpi aku, lidah aku sangat balik. Allah Ta'ala mengembalikan lidah aku balik. Lalu dalam mimpi baru, lalu aku terkejut daripada tidur. Lalu aku mendapati apa yang aku mimpi itu betul. Aku lihat lidah aku sihat balik. Allah Ta'ala mengembalikan lidah aku balik. Kemudian Abu Aini pun berkata selepas Allah Ta'ala mengembalikan lidah dia, Abu Aini kata, faqultu alhamdulillah. Dia memuji Allah Ta'ala. Abu Aini memuji Allah Ta'ala. Dia mengatakan segala puji bagi Allah Ta'ala, alladzi radda alayya lisana. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengembalikan lidah aku balik, yang memulangkan, yang sembuh lidah aku balik. Qala lalu Abu Aini berkata, fasdatu
mahabbati Abi Bakar. Aku bertambah sayang, bertambah kasih kepada Abi Bakar. Falamma kadida selit lagi, dia pada tahun depan pula pada hari Ashura. Pada hari Ashura, pada hari yang ke-10 daripada awal bulan Muharram, tahun depan pula dia pun ada puak Syiah pula. Puak Syiah berhimpun pula di tempat Qubbatul Abbas tu. Puak Syiah berhimpun di situ. Dan Abu Aini dah serik lagi. Abu Aini menghadiri majlis puak Syiah Imamiyah. Abu Aini menghadiri majlis puak Syiah Imamiyah. Dan di dalam majlis itu tengah-tengah majlis itu, di tengah-tengah majlis sedang berlangsung, di tengah-tengah majlis Syiah Imamiyah sedang berlangsung, tengah majlis itu, Abu Aini pun kata balik. Abu Aini kata, aku sayang kepada Abu Bakar 1 dinar. Dia kata ke dalam majlis itu, aku sayang kepada Abu Bakar 1 dinar. Tadi mula-mula tahun lepas tu dia kabur, tahun lepas yang dia kena seksa dia orang tua Syiah tu, dia kabur, aku sayang kepada Abu Bakar sedikit. Lepas Allah Ta'ala mengembalikan lidah dia, dia kata aku sayang kepada Abu Bakar 1 dinar. Tiba-tiba dalam majlis mana, dalam ramai-ramai majlis ni, ada seorang dengar perkataan dia kata. Perkataan yang dia kata, aku sayang kepada Abu Bakar 1 dinar. Lalu bukan orang tua dia yang kerak lidah dia tu, tapi seorang pemuda dengar perkataan dia. Seorang pemuda tu pergi kat dia. Seorang pemuda pergi dekat Abu Aini, dan pemuda itu berkata kepada Abu Aini, duduk sebentar. Duduk dalam majlis ni sebentar. Duduk dalam majlis ni sampai selesai majlis ni. Aku nak cakap denganmu. Falamma qadahu, apabila selesai dah majlis, habis majlis dah. Lalu pemuda ini pergi temu dengan aku. Dan dia ambil tangan aku. Dan dia bawa aku pergi ke rumah. Ke rumah yang dia pergi tahun lepas. Ke rumah yang dia kena seksa tahun lepas. Pemuda ni ajak dia pergi ke rumah yang dia kena seksa tahun lepas. Dia bawa aku ke rumah tu. Sekarang ni dia dah kena seksa dah. Dia bawa aku ke rumah tu, ke rumah yang dia kena seksa tahun lepas. Lalu dia memasukkan aku, dia ajak aku masuk dalam. Dan dia menyediakan, mana dia jamu aku lah. Dia tak seksa aku sebagaimana orang tua tahun lepas, ketua Syiah tahun lepas seksa aku. Dia jamu aku, dia sediakan makanan kepada aku. Lalu kami pun makan. Lalu aku pun makan bersama dengan pemuda ini. Apabila selesai makan, lalu pemuda ini bangun. Dia pergi kat bilik. Dia pergi kat suatu bilik. Dalam rumah dia ada bilik. Dia pergi kat bilik itu. Dan dia membuka bilik itu. Dia membuka pintu bilik itu. Setelah dia membuka pintu bilik itu, dia menangis. Lepas dia buka pintu bilik itu, dia menangis. Dia menangis yang teramat sangat. Lalu aku pun nak tahu, apakah yang menyebabkan dia menangis? Apakah yang menyebabkan pemuda ini menangis? Lalu Abu Aini pun bangun nak tengok sebab apa pemuda ini menangis. Apabila aku bangun menghampiri di pemuda ini, lalu aku tengok di dalam bilik itu. Seekor kera. Tengok dalam bilik itu seekor kera yang ditambak. Lalu aku pun bertanya. Lepas aku tengok dalam bilik itu ada seekor kera, lalu aku pun bertanya kepada pemuda itu. Aku bertanya tentang kisah kera ni. Sebab apa mu tambak kera dalam bilik ni? Dan sebab apa mu menangis tentang kera ni?
Lalu bila ditanya tentang kisah kera ni, fazdada ga'uhu, bertambah, kohon bertambah, kohon nangis pemuda ini bila ditanya tentang kisah kera ini, kohon nangis. Lalu Abu Aini kata, aku menenangkan dia, aku tak jadi tanya. Sebab tanya tentang kohon nangis, bukan kau jadi tenang, kohon nangis. Lalu aku menenangkan pemuda ini, aku menenangkan, biar tenang dulu pemuda ni, dia tak berhenti daripada menangis. Lalu sehingga tenang tak menangis dah. Lalu aku pun berkata, aku tanya pula kepada pemuda ni, billah, dengan nama Allah, akbirni an halik, beritahu kepada aku tentang kisah kera ni. Khabar kepada aku tentang kisah kera ni. Sebab apa memenangi tentang kera dalam bilik ni? Sebab apa menambah kera dalam bilik ni dan memenangi? Lalu pemuda ini berkata, in haliftali an alla takbir ahadan min ahli al-Madinah akbartuka. Jika kamu bersumpah, pemuda ini bagi syarat kepada Abu Aini, jika bersumpah mu nak beroyak kisah ni kepada sesiapa pun dalam bandar ni, kalau bersumpah nak beroyak kepada orang sikit pun, pada sesiapa pun dalam bandar ni, aku akan beritahu kepada. Kalau mu dak sumpah, aku dak royak. Lalu Abu Aini pun bersumpah dia nak beroyak. Dia tak akan royak cerita kisah kera ni kepada orang dalam bandar ni. Lalu pemuda ini menceritakan kisah Abu Aini lah. Dia dah tahu kisah yang diceritakan ni kisah tentang Abu Aini. Pemuda ini ketahuilah olehmu pada tahun lepas telah datang satu orang telah datang ke majlis Qubbatul Ambah, ke majlis Syiah Imamiyah. Pada tahun lepas ada seorang tu datang ke majlis Syiah Imamiyah. Lalu dia kata di dalam majlis itu, aku sayang kepada Abu Bakar sedikit. Selepas dia kata aku sayang kepada Abu Bakar sedikit, lalu ayahku bangun pergi ke air. Lalu ayahku khabar kepada dia, menuduk sebentar, aku nak cakap denganmu. Ayahku khabar kepada orang yang kata dia saya, orang yang kata aku sayang kepada Abu Bakar sedikit. Ayahku khabar kepada dia, menuduk sebentar, aku nak cakap denganmu. Duduk sampai hari majlis. Lepas hari majlis ni, aku nak cakap denganmu, aku nak berikan kepadamu sesuatu. Lalu falamma, apabila selesai daripada majlis, lalu ayahku bawa orang ni pergi ke rumah dia ni. Dan lepas ayahku memasukkan dia ke dalam rumah aku, dia mengarahkan hamba dia, seksi orang yang mengatakan aku sayang kepada Abu Bakar sedikit. Dia mengarahkan ayahku, dua orang hamba ni seksi orang ni, pukul orang ni. Kemudian ayah aku suruh dua orang hamba ni kerak lidah orang ni. Sebab susah sedap sangat kata aku sayang kepada Abu Bakar, ayahku suruh hamba ni kerak lidah orang yang mengatakan aku sayang kepada Abu Bakar sedikit. Lalu selepas dikerak lidah orang ni, ayah perambat keluar, dan dia tak tahu aku. Dan aku tak tahu kisah dia, pemuda ni kenapa aku tak tahu. Aku tak tahu pemuda ni mati ke hidup, aku tak tahu.
Lalu aku tak tahu cerita dia, pemuda ni ke apa. Lalu pemuda ni kata, falamma kana milal laili, apabila berlalu malam, apabila malam dah. Apabila tiba waktu malam-malam dah, tiba waktu malam, kami pun tidur. Kami tidur, tengah-tengah kami tidur. Tengah-tengah aku tidur. Pemuda ni kata, tengah-tengah aku tidur, aku terdengar suara laungan yang sangat kuat. Suara tempikan ayahku. Ayahku tepik kuat. Aku terdengar daripada bilik ayahku. Ayahku tepik kuat. Tepik kuat. Siapa mengejutkan aku? Sampai aku kejut daripada tidur. Kerana kuat sangat ayahku tepik ni. Lalu aku pun nak tahu. Aku pun nak tahu sebab apa ayahku ni tepik kuat sangat. Lalu aku pun pergi jenguk. Aku pergi jenguk bilik ayahku. Tiba-tiba aku mendapati ayahku diubah menjadi rupa kera. Aku mendapati Allah Ta'ala ubah rupa dia menjadi rupa kera. Sebabkan dia kerak. Dia kerak lidah orang yang mengatakan aku sayang kepada Abu Bakar Siddiq. Menyebabkan Allah Ta'ala bayar dia. Allah Ta'ala balas selalu pada malam itu. Allah Ta'ala mengubah rupa ayahku menjadi rupa kera. Sebab dia pukul, dia kerak lidah orang yang mengatakan aku sayang kepada sahabat Nabi. Lalu aku pun terkejut. Pemuda ni kata aku pun terkejut bila tengok ayahku berubah jadi rupa kera ni. Aku terkejut. Lalu aku memasukkan kera. Aku memasukkan ayahku yang berupa jadi rupa kera ni ke dalam bilik ni. Aku masuk kera ni, ayahku dalam bilik ni. Aku tambak dia. Dan aku tak coba kepada orang. Aku tak cerita pun ayahku kepada orang. Aku tak cerita kisah ayahku jadi kera. Dan aku coba kepada orang. Aku cerita kepada orang. Ayahku telah mati dah. Ayahku telah meninggal dunia dah. Dan menyebabkan peristiwa ini, menyebabkan peristiwa ayahku jadi kera ni, aku menangis siang dan malam. Siang dan malam aku menangis mengenangkan peristiwa ayahku. Kata pemuda ni. Faqultu lahu. Lalu Abu Aini berkata, ni balasan orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Allah Ta'ala bayar dia. Allah Ta'ala balas lalu di atas dunia dengan diubah rupa orang itu menjadi rupa kera. Lalu Abu Aini berkata, Abu Aini kata kepada dia, apabila melihat orang yang dikerak lidah oleh ayahmu, kena dah. Apabila mu tengok orang yang dikerak lidah oleh ayahmu, adakah mu kena orang tu? Lalu pemuda ini berkata, aku tak kenal. Sebab aku tak pernah tengok. Aku tak pernah tengok. La, aku tak kenal. Wallah, demi Allah, aku tak kenal. Qultu, aku berkata, Abu Aini berkata, akulah dia, orang yang dikerak lidah oleh ayahmu. Dan Allah Ta'ala mengembalikan lidahku balik. Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyembuhkan lidahku balik. Lalu Abu Aini pun ceritalah kisah dia. Kisah dia dengan ayah dia tu, dan kisah dia Allah Ta'ala mengembalikan lidah dia balik. Lalu selepas pemuda ini mendengar cerita daripada Abu Aini, lalu pemuda ini memeluk Abu Aini, mencium kepala Abu Aini. Lalu pemuda ini beri kepada Abu Aini satu baju. Dia beri baju. Dia beri 1 dinar. Dan dia beri duit. Dia beri duit kepada Abu Aini. Ini nak kata kisah Allah Ta'ala bayar ke. Allah Ta'ala balas lalu di atas dunia orang yang mencela sahabat. Banyak lagi cerita tapi dah habis nak isyak dah. Kita berhenti dulu lah. Ada masa kita cerita balik kisah tentang
balasan kepada orang yang menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan Syiah yang paling teruk, yang kata Syiah yang paling teruk sekali di kalangan Syiah yang keluar daripada agama Islam lah, yang melampau, yang keluar daripada agama Islam, mengatakan malaikat salah turun wahyu, malaikat Jibril salah turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Allah Taala menyuruh malaikat tu turun wahyu kepada Sayyidina Ali, tapi malaikat tu salah turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu melampau, Syiah yang melampau, yang keluar daripada agama Islam, tapi keluar daripada agama Islam. Dan cukuplah sekali kita cerita selepas ni lah, insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak lah kalau ada salah dan silap ke. Saya minta maaf banyak-banyak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.